share dulu. Boleh. InsyaAllah. Boleh sekarang, InsyaAllah. Muslimat ada on the way ke? Ke ni? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, masih lagi dapat kita sama-sama duduk berkumpul di dalam majlis ilmu, iaitulah yang kita sebut sebagai majlis untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga majlis untuk kita menghayati agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sebagaimana yang telah maklum, insya-Allah kita akan baca kitab Risalah Setangkai Padi Tinggal Bagi Mubtadi. Itu nama risalah ataupun kitab yang kita akan baca. Baik. Dan kita sebutkan juga, mungkin ada yang baru hadir, sebelum ini kita pernah dah baca kitab di sini, iaitu kitab Wasail Ilmil Kalam Ra'fatan wa Rahmatan lil Awam. Dua-duanya kitab Jawi belaka. Baik. Jadi sebelum ni kita baca kitab Wasail Ilmil Kalam, iaitu suatu risalah, suatu kitab kecil yang mana dia membahaskan tentang hukum akal secara terperinci, secara panjang lebar, sama ada dari sudut maksud dia, ataupun kita kata masalah yang dibincangkan dalam definisi dia, dan juga lain-lain masalah yang berkaitan dengan hukum akal. Jadi itu kita dah bincang panjang lebar pada semester yang lepas lah, dalam kitab Wasail Ilmil Kalam. Jadi insya-Allah nanti bila kita sambung pula baca kitab ni, Risalah Setangkai Padi tu, saya kira saya tidak akan ulang lah perbahasan tu, dan mungkin saya akan datangkan kesimpulan sahaja. Okay, saya akan bawa kesimpulan supaya sahabat-sahabat kita yang baru hadir ni, kita kata boleh jadikan sebagai tangga untuk faham masalah yang berikutnya. Okay, boleh? InsyaAllah. Okay. Dan siapa-siapa yang berhajat untuk dengar balik huraian kita berkenaan dengan Wasail Ilmil Kalam tu, mungkin boleh tengok dalam YouTube lah, ada susung dah. Susung dah di di YouTube rasmi kelab. Jadi boleh tengok kat situlah, insya-Allah. Baik. Kemudian untuk malam ni kita tidak berhajat untuk terus baca kitab kita ni. Okey, Setangkai Padi. Okay. Jadi untuk permulaan
Walaupun kita kata ni adalah kesinambungan daripada kelas yang lepas, sambungan daripada kelas yang sebelum ni, tapi tak apalah, kita ambil kesempatan pertemuan yang pertama ni, kita nak sebut dulu berkenaan dengan pengenalan ilmu akidah, muqaddimah ilmu akidah. Jadi sebagaimana yang diedarkan kepada sahabat-sahabat di PDF di dalam grup pun ada. Jadi itu nota ringkas berkaitan dengan 10 pengenalan asas ilmu akidah. Okey. Jadi saya pilih untuk bincangkan dulu tentang pengenalan asas ilmu akidah ni, sesuailah dengan majlis kita yang pertama, dan juga ada di kalangan kita ni yang baru hadir. Sebab sebelum ni saya minta kawan awak Ustaz Alif buat survey dah. Okay, nak tengok ramai mana yang baru hadir majlis ni dan ramai mana yang pernah hadir sebelum ni. Jadi kita tengok dalam survey tu ramai jugalah yang baru hadir. Okay, dan juga ramai daripada kalangan kita ni yang baru tahun 1. Okay, jadi dan begitu juga saya raikan juga kawan-kawan kita yang hadir selain daripada pengajian Islam pun ada juga. Dan kita tengok ramai juga di peringkat ataupun fakulti selain daripada pengajian Islam. Jadi di atas dasar itu kita nak raikan semua supaya semua dapat faedah belaka, semua dapat manfaat belaka daripada kelas kita ataupun muzakarah kita ni. Jadi untuk pengenalan ni kita akan cerita dulu muqaddimah ilmu akidah. Baik. Jadi bila kita nak mula belajar sesuatu ilmu yang baru ataupun kita sebutkan secara lebih umum, bila kita nak terlibat dengan satu-satu perkara itu secara serius, maka ulama kata benda yang kita kena buat dulu adalah kita berkenalan dulu dengan perkara tersebut. Okey. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang tokoh dalam ilmu mantiq, Al-Imam Syamsuddin Muhammad Al-Fannari rahimahullahu ta'ala. Dia ada karang satu kitab syarah ke atas Matan Isaruji. Matan Isaruji itu kita kata suatu teks bahan kajian ataupun bahan belajar yang cukup masyhur lah. Siapa-siapa yang belajar ilmu mantiq dia akan ngaji dulu Matan Isaruji. Jadi Al-Imam Syamsuddin Al-Fannari rahimahullahu ta'ala dia ada karang satu syarah ke atas Matan Isaruji. Di awal muqaddimah dia, dia sebutkan tentang perkara yang kita nak sebut ni. Iaitu apa? Setiap orang yang mana dia nak terlibat dengan satu-satu perkara secara serius, secara fokus, maka terlebih dahulu dia kena berkenalan dulu dengan ilmu ataupun perkara tersebut. Okay. Supaya apa? Supaya bila kita berkenalan dulu dengan benda itu, dengan perkara yang mustahak itu, sebelum kita terlibat dengan dia, sebelum kita mendalami dia, maka kita dapat pastikan diri kita mendapat perkara yang sepatutnya kita dapat daripada ilmu itu, dan kita tidak buang masa daripada mendapat perkara yang tidak sepatutnya kita dapat daripada ilmu itu. Itu yang dinyatakan, disebutkan, tapi saya sebut secara mafhum lah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fannari. Baik, cerita mudah dia. Okay. Bila kita nak terlibat dengan satu-satu kerja, contohnya. Okay. Kita mungkin selepas ni kita cari kerja. Okay. Kita cari kerja ataupun ada member kita royak ke kita, boleh tak cakap Terengganu okey tak? Kan ada orang luar ramai sini ya. Sebab sebelum ni pernah juga kita pernah buat muzakarah dengan pelajar-pelajar U ni. Tiba-tiba kita dapat makluman rupanya ramai juga orang luar. Menyebabkan ia tak faham apa yang kita sebut. Okey. Jadi boleh tak cakap Terengganu okey je tak? Insya-Allah kalau tak faham tu buat signal. Okey. Baik. Jadi kat mana kita tadi? Katakanlah ada seorang member kita, dia royak ke kita, dia tawarkan kepada kita nak dok kerja di satu tempat, contohnya. Maka apa yang kita akan buat dulu? Adakah kita akan terus ikut member kita pergi ke tempat tersebut, terus masuk temuduga,
terus apply kerja tu, dok. Kebiasaannya kita akan tanya dulu. Kita akan tanya dulu soalan-soalan yang mudah berkaitan dengan kerja tu. Tu tandanya apa? Tandanya kita nak kenal dulu apa kerja yang kawan kita tawarkan kepada kita. Sebelum kita terlibat dengan serius dalam kerja tu, maka kita nak tahu dulu selok-belok berkaitan dengan kerja tu. Maka kita akan tanya dulu kerja ke apa contohnya. Contoh kawan kita royak jadi cikgu. Lepas tu kita akan tanya pula kerja cikgu ni bidang tugas dia ke apa kat sekolah ni. Maka kawan kita pun royak. Okey, kerja pertama awak kena kamu kena jaga dulu pelajar-pelajar ni. Maksudnya kena pantau. Jadi warden sekaligus. Cikgu sekali dengan warden contohnya. Ataupun kita kata tugas yang kedua kamu kena mengajar subjek sekian. Contohnya bahasa Arab. Sebab di sekolah ni tak ada cikgu bahasa Arab contohnya. Okey. Lepas tu skop bidang yang ketiga, kalau ada apa-apa program, aktiviti, maka kamu kena terlibat sekali. Tu dia. Okey. Lepas tu biasanya orang tanya apa? Orang tanya, dah Kak Gi hujung bulan Kak Gi, kerja-kerja letih-letih ni boleh berapa? Tu dia. Ni soalan paling climax sekali. Gaji berapa? Maka member kita pun royak lah. Basic 1,500 ataupun 2,000. Lepas tu kalau tahan lama sikit naik 2,500. Contohnya. Okey. Jadi sebelum kita terlibat dengan kerja tu, kita akan tanya dulu soal selidik dulu tentang kerja tu. Supaya apa? Supaya bila kita masuk dalam kerja tu, kita buat dalam keadaan tidak sia-sia. Kita tahu apa sebab kita masuk dalam kerja tu. Apa sebab kita apply kerja tu. Apa faedah yang kita boleh kalau kita apply kerja tu. Maka sama juga dengan ilmu. Okay? Kita nak masuk dalam mana-mana ilmu, sama ada ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ke, ilmu bahasa Arab ke, ilmu falsafah ke, maka terlebih dahulu kita kena tahu selok-belok berkaitan dengan ilmu itu secara umum. Supaya bila kita masuk belajar ilmu itu, kita tidak buat perkara yang sia-sia. Begitu juga bila kita masuk dalam pengajian ilmu ni, kita pakai tenaga kita. Nak kena guna otak kita, nak kena press kepala kita. Okay? Sebagaimana orang yang buat bangunan, dia guna kaki tangan dia. Kita guna otak kita bila kita masuk dalam satu-satu pengajian. Maka kita tak ambuh lah. Kita guna masa kita, kita guna tenaga kita, tiba-tiba sia-sia, tak dapat manfaat pun daripada apa yang kita belajar. Okay? Maka untuk mengelakkan daripada berlaku perkara itu, kita kena berkenalan dulu dengan ilmu yang kita minat nak belajar. Jangan minat saja ataupun kita semata-mata ikut member kita pergi belajar. Okay? Jadi ulama susung dah cara macam mana kita nak berkenalan dengan satu-satu ilmu. Maka di sana ada seorang tokoh ulama lagi, nama dia Al-Imam Muhammad As-Sabban. Ulama besar kelahiran daripada Mesir. Ulama yang hidup pada kurun ke-13 Hijrah. Dia ada susung satu gurindam syair, yang mana gurindam syair ni dia menghimpunkan 10 pengenalan asas berkaitan dengan mana-mana ilmu. Maksudnya apa? Sebelum kita belajar satu-satu ilmu tu secara serius, secara fokus, kita berkenalan dulu dengan ilmu tu dari sudut 10 perkara. Itu dia. Okay. Mungkin kalau pelajar pengajian Islam ni dia biasa dengar lah. Tapi tak apa, ala kulli hal kita sebutkan atas jalan perkongsian dan juga ulang kaji. Baik. Kata Al-Imam Muhammad Sabban rahimahullahu ta'ala, innama badi kulli fannin 10. Sesungguhnya prinsip-prinsip ataupun kita kata 10 perkara asas bagi setiap ilmu itu ada 10. Okay. Apa dia? Al-haddu. Yang pertama sekali ta'rif, definisi. Orang tanya kita, apa gak maksud ilmu akidah contohnya? Apa gak maksud ilmu fiqh? Tu dia panggil al-haddu, ta'rif, definisi. Kemudian wal mawdu'u. Apa maksud al-mawdu'? Mawdu' dengan maksud topik besar. Topik utama yang dibahaskan dalam ilmu tu. Okay? Kalau kita bandingkan tadi, kalau kita tanya pasal kerja tu, skop
pekerjaan. Okey, bidang kerja. Okey, baik. Thumma as-samarah, yang ketiga as-samaratu. Apa maksud as-samarah? Maksud dia hasil, faedah. Nak salin ke syair ni? Kita salin kemudian kita salin kat whiteboard lagi kemudian. Okey, insya-Allah. Baik. Kemudian wanisbatun, yang okey, as-samarah dengan maksud hasil, faedah yang kita dapat bila mana kita belajar ilmu itu. Okey. Kemudian wanisbatun ni apa? Nisbah antara ilmu tu dengan ilmu yang lain. Maksudnya perbandingan. Kalau kita bandingkan ilmu akidah dengan ilmu fiqh, lagu mana kok? Tu dia. Dipanggil sebagai nisbah. Okey, boleh faham? Okey. Kemudian wafadluhu dengan maksud kelebihan ilmu itu berbanding dengan ilmu lain. Okey. Kemudian walwadi'u dengan maksud penyusun. Siapakah tokoh besar, tokoh yang kita kata paling berperanan dalam ilmu tersebut? Dia susung ilmu itu sehingga menjadi suatu bidang ilmu yang dapat dipelajari oleh umat, contohnya. Okey, itu dia maksud al-wadi'u. Walismu, okey, kadang-kadang satu-satu ilmu tu dia ada banyak nama dia, panggilan dia. Contoh, kalau kita sebut ilmu bahasa Arab, kadang-kadang panggil ilmu bahasa Arab, kadang-kadang panggil ilmu sarah, kadang-kadang panggil ilmu nahwu, kadang-kadang panggil ilmu balaghah. Maka dia ada sebab-sebab dia. Okey, baik. Kemudian alistimdadu. Okey, alistimdadu dengan maksud apa? Sumber. Okey. Ambil mana kau ilmu ni? Itulah bahasa kita. Ilmu ni disusun berdasarkan apa? Berdasarkan daripada Al-Quran ke? Berdasarkan daripada mimpi orang ke? Okay. Berdasarkan daripada cerita-cerita orang kampung ke? Contohnya. Baik. Itu dia panggil al-istimdad, sumber. Okay. Kemudian hukmus syari'. Hukmus syari' dengan maksud hukum kita belajar ilmu itu. Apakah hukum kita belajar ilmu akidah, contohnya? Apakah hukum kita belajar ilmu sihir, contohnya? Okay. Jadi dibincangkan dalam hukum syarak. Okey. Masailun. Ni last sekali. Akhir sekali masailun. Apa maksud masailun? Masalah-masalah yang dibincangkan dalam ilmu itu. Kita sebut isu-isu. Okey, isu-isu yang akan dibahaskan dalam ilmu akidah, contohnya. Okey, baik. Kemudian kata Al-Imam Sabban rahimahullahu taala, wal ba'du bil ba'diktafa. Kalaulah kita tahu sebahagian daripada 10 tadi, yakni kita tahu 3 daripada 10 tadi, dengan maksud kita tahu ta'rif dia, definisi dia, tahu faedah dia dan juga tahu topik besar dia, maka itu sudah memada. Maksudnya kita sudah berkenalan dengan ilmu itu. Kalau kita tahu apa ta'rif ilmu tu, apa topik besar dalam ilmu tu, dan juga apa faedah yang kita dapat daripada ilmu itu. Okey. Tapi kata Al-Imam Sabban, wa man daral jami'a hadza syarafa. Tetapi barang siapa yang tahu semuanya, tahu 10 perkara tadi, maka dia beroleh kemuliaan. Itu kata Al-Imam Sabban. Maka insya-Allah malam ni kita tak ambuhlah sekadar memadai. Okey. Hak memadai itu kita bagi kepada orang awam. Kita ni di peringkat universiti, mahasiswa, kita nak ambil kemuliaan. Maka insya-Allah dalam masa yang agak singkat lah, saya kira agak singkat ni, kita cuba tengok 10 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Sabban tadi dalam kerangka ilmu akidah. Okay? Jadi kita nak tengok dulu apakah pengertian ilmu akidah. Apakah maksud ilmu akidah? Soalan dia kalau orang tanya kita, apakah maksud ilmu akidah? Apakah itu ilmu akidah? Okey, baik. Jadi kita sebut dulu, ilmu akidah juga dipanggil sebagai ilmu tauhid. Inilah dua nama hot famous di tempat kita. Kalau kita raung di kampung-kampung, ataupun kita tanya ke mak ayah kita ke, saudara mara kita ke, kalau kita sebut ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, inilah yang orang kenal. Kalau sebut ilmu usuluddin, tu dia dengar sekejap. Okey. Dia dak aja dengar. Ataupun sebut hak lebih kita kata grand lagi, al-fiqhul akbar. Lagilah dak aja dengar. Okey.
Jadi hak biasa dengarnya ilmu tauhid dan juga ilmu akidah. Baik, kita nak tengok dulu apa maksud tauhid tu sendiri. Okey, ni bukan ilmu lagi ni. Bukan kita bahas dari sudut dia tu ilmu. Tauhid tu sendiri apa maksud? Okey. Maka tauhid dengan maksud menunggalkan Allah dengan ibadah serta berpegang teguh dan membenarkan keesaannya, keesaan Allah pada zat, sifat dan juga perbuatan. Jadi yang pertama saya letak dalam kotak pengertian tu, hak tu merujuk kepada maksud tauhid tu sendiri. Orang tanya kita, apa maksud kamu ni mentauhidkan Allah Ta'ala? Apa maksud kamu ni mengesakan Allah Ta'ala? Maka kita jawab dengan maksud saya mengesakan Allah Ta'ala dengan ibadah saya, serta saya berpegang teguh, yakin 100% dalam hati saya bahawa zat Allah Ta'ala tu esa, sifat Allah Ta'ala tu esa dan perbuatan Allah Ta'ala juga esa. Itu maksud tauhid. Okey, boleh? Jadi insya-Allah lah kita akan perincikan perbahasan itu dalam sifat wahdaniyah dalam kitab kita akan datang. Okey? Itu kita ambil secara umum dulu. Cuma kita nak sebutkan satu faedah di sini. Okey? Bila mana kita sebut mentauhidkan ini adalah soal meyakini dalam hati, berpegang dalam hati. Maka kita boleh faham satu benda di situ, tauhid ataupun akidah dia akan melibatkan kita kata perbuatan hati kita. Dia akan melibatkan perbuatan hati kita. Tak sama macam ilmu fiqh contohnya. Kalau kita ngaji ilmu fiqh, start daripada hukum air contohnya, ataupun kita ambil start daripada hukum ambil air semayang, sapalah kepada apa? Sapalah kepada bab jihad contohnya. Semuanya kita kata majoriti melibatkan perbuatan anggota zahir kita. Melibatkan tangan, melibatkan kaki kita, melibatkan muka kita, melibatkan dahi kita. Itu semua yang dibincangkan dalam ilmu fiqh. Adapun bila sebut tauhid, tauhid fokus dia pada hati kita. Okey, fokus dia pada hati kita. Baik. Cuma di sini mungkin kita akan timbul satu masalah, iaitu apa? Apa pula beza antara tauhid dan juga tasawuf dan juga akhlak? Bukankah kita kata akhlak dan juga tasawuf juga membahaskan tentang hati? Maka kita sebutkan, walaupun tauhid dan juga tasawuf, dua-dua itu tumpu kepada hati, tetapi dari sudut yang berbeza. Okay. Tauhid tumpu kepada hati dari sudut nak meyakini dalam hati, nak pegang sesuatu dalam hati. Itu tauhid. Adapun tasawuf ataupun ilmu akhlak, maka dia tumpu juga kepada hati, tapi dari sudut perangai hati, sifat-sifat hati. Dalam tasawuf dia tak cerita pasal kita nak berpegang lagu mana sifat Allah Ta'ala. Tidak. Yang dibincangkan dalam tasawuf tentang perangai hati. Lagu mana sifat-sifat yang perlu ada pada hati dan apa sifat yang perlu kita buang daripada hati. Itu yang dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Jadi secara tak langsung, secara ringkasnya kita boleh beza dah antara ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Saya ambil 3 je lah. Sebab itu yang kita kata menjadi kewajipan atas setiap daripada kita. Dia panggil ilmu fardu ain. Okay? Adapun ilmu bahasa Arab apa semua tu, tu kita cerita lain lah. Ni kita cerita kewajipan yang melibatkan semua. Okey. Jadi selepas ni kita kata title kita lah sebagai mahasiswa ni kena faham lah benda ni, benda basic ni. Malulah kita kalau duduk dengan masyarakat, kita sendiri pun bermasalah lagi, ataupun kita lagi masa keliru. Antara contohnya orang tanya, apa beza ilmu akidah dengan ilmu tasawuf contohnya? Apa beza ilmu fiqh dengan ilmu tauhid? Apa beza ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf? Kalau kita gagal jawab benda itu, maka kita kata satu benda yang tidak sepatutnya lah. Okay, ini kita kata basic knowledge lah. Benda yang kita kena tahu secara asas. Boleh? Jadi boleh beza. Secara kesimpulannya, tauhid bincang tentang hati dari sudut pegangan, keyakinan. Fiqh bincang dari sudut anggota zahir. Okay, muka, tangan dan sebagainya.
Sebab apa? Itulah yang terlibat dengan ibadah jinayah dan sebagainya. Okey. Adapun tasawuf bincang pasal hati juga, tapi dari sudut perangai hati, sifat hati. Okey, selesai. Okey, itu maksud tauhid. Kemudian kita nak pergi pula kepada maksud ilmu tauhid. Beza tu maksud tauhid dengan maksud ilmu tauhid. Okey. Baik, sekarang ni nak tengok kepada ilmu tauhid pula. Ilmu tauhid tu sendiri apa maksud pula? Tauhid sebagai satu ilmu, maka takrif yang mudah kita ambil iaitu suatu ilmu yang memperkenalkan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah dan para Rasulnya, kemudian perkara-perkara ghaib dan keadaan makhluk. Tu yang saya letak dalam kotak pengertian yang kedua. Itu merujuk kepada definisi ataupun takrif ataupun pengertian bagi ilmu tauhid. Okey. Jadi kalau orang tanya kita apa maksud ilmu tauhid, itulah jawapan yang kita nak kabur kepada orang tersebut. Okey. Jadi ilmu tauhid ni apa? Ilmu yang nak ajar kepada kita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dari sudut wajibnya, mustahilnya dan juga harusnya. Okay? Dan begitu juga ilmu tauhid inilah yang nak ajar kepada kita tentang sifat-sifat manusia yang layak digelar sebagai rasul ataupun nabi. Maka kita akan belajar tentang sifat-sifat rasul dan juga sifat-sifat nabi. Kemudian dalam ilmu tauhid ini juga kita akan diajar tentang perkara-perkara ghaib. Lagi kita akan sebut dalam topik tajuk utama dia. Okey. Kemudian kita akan diajarkan juga tentang keadaan makhluk, sifat-sifat makhluk. Okey. Jadi itulah ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Maksud dia. Okey, baik. Setengah ulama dia mendefinisikan, ni saya sebut ni sebab ni kita duduk di kampus universiti, sesuai lah saya sebut. Kalau orang awam tak apa sesuai. Baik. Setengah ulama dia mentakrifkan ilmu akidah ni kita kata dengan lebih kompleks. Dia sebut apa? Ilmun yuqtadaru ma'ahu ala ithbatil aqaidi ad-diniyati bil adillati al-yaqiniyah. Suatu ilmu yang bila dipelajari membolehkan seseorang itu menyabitkan, mengukuhkan pegangan agama dia dengan bukti-bukti yang bersifat yakin. Itu kita kata takrif ilmu akidah yang lebih kompleks sikit. Maksudnya payah sikit. Okey. Jadi kalau kita pakai di atas, kita guna takrif itu, ilmu akidah bermaksud ilmu yang kita nak sabitkan, yang kita nak kukuhkan pegangan agama kita itu berdasarkan bukti-bukti. Dan bukti-bukti itu mestilah bersifat yakin, bukan sangkaan semata-mata. Contohnya. Okey, boleh? Tak apalah saya dah pergi panjang lebar tu. Cuma sekadar untuk pengetahuan sahabat-sahabat, ada juga setengah ulama mendefinisikan ilmu akidah dengan definisi yang saya sebut tadi. Okey. Ala kulli hal nak mudahnya pakai hak pertama tadi. Okey. Sekarang kan semua nak easy, mudah. Kita ambil hak pertama lah. Untuk peringkat awal kita belajar. Okey. Kemudian kita nak pergi pula kepada al-mawdu', iaitu tajuk utama ilmu akidah. Okey. Apa maksud tajuk utama ilmu akidah? Bermaksud kalaulah dema kita tengok mana-mana kitab ilmu akidah ataupun dema tengok mana-mana perbahasan ilmu akidah, nescaya perbahasan ilmu akidah itu dia tak akan lari daripada 4 tajuk ni. Okey, gilah kitab besar mana-mana pun 4 tajuk utama ni lah yang akan diletakkan dalam semua kitab-kitab akidah. Okey. Khususnya yang kita kata berdasarkan kepada penulisan ataupun metodologi Al-Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Okey, iaitu kitab Ummul Barahin yang kita biasa dengar. Okey, baik. Jadi tajuk utama yang pertama yang dibahaskan dalam ilmu akidah, nama dia tajuk Al-Ilahiyat. Itu dalam bahasa Arab dia. Babu Al-Ilahiyat. Apa maksud bab ketuhanan? Okey, bab ketuhanan. Okey. Dalam bab ketuhanan ni,
ulama akidah akan bincang yang pertama sekali sifat-sifat Allah menurut hukum akal. Sifat-sifat Allah menurut hukum akal. Okey, kali kita akan sebut hukum akal ada 3. Ada wajib, mustahil dan juga harus. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala juga dibincangkan dalam bab yang pertama ini dengan 3 pembahagian itu. Maka kita ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil ke atas Allah dan juga sifat harus bagi Allah. Okey. Baik. Kemudian dalam bab yang pertama ni juga akan dibincangkan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Contohnya apa? Contoh kalau kita biasa dengar, ada satu isu yang dibahaskan iaitu isu ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Jadi isu melihat Allah Ta'ala juga dibincangkan dalam tajuk ketuhanan, bab ketuhanan. Okey. Antara lain kita akan bincang juga contohnya qada'-qadar. Qada'-qadar juga dibahaskan dalam tajuk yang pertama. Boleh? Okey, selesai untuk tajuk yang pertama bagi tajuk utama yang pertama bagi ilmu akidah. Okey. Kemudian tajuk utama yang kedua disebut sebagai babu an-nubuwat. Babu an-nubuwat iaitu bab kenabian. Okey. Dalam tajuk yang kedua ini ulama akidah akan bincang tentang sifat-sifat Rasul menurut hukum akal juga. Macam perbincangan tentang sifat Allah Ta'ala tadi. Okay? Jadi faham daripada situ, sifat-sifat Rasul pun akan terbahagi kepada 3. Ada sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan juga sifat harus. Okay, baik. Kemudian ada tak lagi perkara lain yang dibincangkan? Ada. Perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi. Contohnya apa? Contohnya diceritakan juga dalam tajuk yang kedua ini berkenaan dengan mukjizat. Okey. Sebab mukjizat tu kita kata pecahan daripada sifat-sifat Rasul, iaitu sifat sidqun. Okey, maka dibahaskan juga satu tajuk khusus iaitu berkenaan dengan mukjizat. Dan di bawah mukjizat itulah kita akan bincang macam-macam benda. Contohnya karamah, contohnya istidraj, contohnya apa lagi? Sihir, okay? Dan sebagainya. Okay? Jadi kita kata di bawah tajuk yang kedua ni dibincangkan tentang sifat-sifat Rasul dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasul. Okay, itu tajuk yang kedua. Kemudian tajuk yang ketiga yang dibahaskan dalam ilmu akidah dipanggil sebagai al-ghaibiyat, babu al-ghaibiyat, ataupun setengah sebut as-sam'iyat. Okey, itu merujuk kepada dua perkara yang sama. Okey, ghaibiyat ataupun sam'iyat. Okey. Apa maksud ghaibiyat ataupun sam'iyat? Merujuk kepada perkara ataupun peristiwa yang kita kata tidak mampu kita bayang di akal fikiran kita. Tidak mampu kita gambar di otak kita. Pasal apa? Pasal benda itu kita tidak pernah jumpa sepanjang kita hidup atas dunia. Okay? Pernah tak kita tengok semua manusia, seluruh manusia, start daripada awal manusia sampailah manusia yang terakhir, berkumpul di satu tempat. Pernah tak kita tengok? Tidak pernah. Kalau sekadar berkumpul di dataran Shah Bandar tu pernah lah. Okay? Ataupun berkumpul di stadium tengok orang main bola, tu aja tengok. Tapi ni kalau berkumpul daripada awal manusia sampai akhir manusia, pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Begitu juga kita pernah tengok, okay? Mayat dalam kubur kena makan di ular, kena makan di kali jeki, pernah tengok ke? Tak biasa tengok. Pernah tengok ke orang meniti di atas jambatan, suatu jambatan yang lebih halus daripada seorak rambut? Pernah tengok ke? Tak pernah tengok. Maka itu dia panggil perkara ghaib ataupun sam'iyat. Perkara yang kita tidak biasa jumpa, yang kita tidak biasa singgah sepanjang kita hidup atas dunia. Okay? Tapi sebab apa kita belajar juga tentang perkara itu? Sebab perkara itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut ini adalah apa yang keluar daripada mulut Nabi, semestinya perkara itu pasti berlaku. Mustahil Nabi itu berdusta
di atas apa yang dia sampaikan kepada umat dia. Okey, boleh? Jadi perkara ghaibiyat dan juga sam'iyat kita yakini berasaskan kepada apa yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu tajuk yang ketiga. Kemudian tajuk yang keempat, okey, baik. Nama dia Al-Mumkinat, Babu Al-Mumkinat. Okey. Baik, untuk tajuk yang keempat ni, ni mungkinlah kita kata tidak ada dalam keseluruhan ataupun majoriti kitab-kitab akidah. Okey. Kebiasaannya kalau kita ngaji kitab-kitab Jawi contohnya, ataupun Ummul Barahin, ataupun Aqidatul Awam, ataupun Al-Khadidah Bahiyah ke, ataupun risalah Tauhid bagi Imam Bajuri contohnya, maka kita kata jarang jugalah kita jumpa bab Al-Mumkinat ni. Sebab kebiasaannya Al-Mumkinat ni dibahaskan dalam kitab-kitab yang mutawwalat, kitab-kitab yang panjang lebar perbahasan dia. Contohnya kitab Al-Mawaqif, kitab Al-Maqasid, kitab Al-Matalib, okey, kitab-kitab yang besar-besar. Adapun kitab yang kecil-kecil ni kebiasaannya 3 tajuk yang kita sebutkan tadi sahaja. Okey, ala kulli hal kita kata tajuk yang keempat ni juga menjadi tumpuan ulama akidah. Okey, tajuk yang keempat ni ulama akidah akan bahas tentang kita kata sifat-sifat makhluk, ciri-ciri makhluk. Okey, kejadian makhluk itu sendiri. Maka akan disebutkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh ulama ilmu akidah contohnya berkaitan dengan makhluk. Dari sinilah kita akan kenal contohnya makhluk tu terdiri daripada jirim dan juga arak contohnya. Kalau kita biasa dengar istilah tu. Okey, seluruh alam ini dia tak akan lari daripada kalaulah perkara ada maka tidak lari daripada jirim dan juga arak. Kemudian didetailkan jirim tu macam mana sifat dia, arak tu lagu mana pula jenis dia, sifat dia. Okey, itu semua perbincangan dalam Al-Mumkinat. Okey. Baik, jadi tajuk keempat ni kita kata tajuk yang agak kompleks sikit lah. Sebab tu tidak diletakkan dalam kitab-kitab yang kecil, tidak sesuai untuk menjadi bahan pengajian orang awam secara khususnya, dan juga orang-orang yang tidak terlibat dengan ilmu akidah secara serius. Okey, boleh? Jadi kita akan fokus kepada 3 tajuk yang pertama tadi sahaja. Macam ke kitab Setangkai Padi kita yang kita akan baca lagi. Kitab Setangkai Padi tu dari segi tajuk utamanya dia hanya sebut 2 sahaja, iaitu ilahiyat, ketuhanan dan juga kenabian. Adapun tajuk sam'iyat dan juga ghaibiyat tidak dibahaskan dalam kitab Setangkai Padi. Okey, mungkin ada alasan-alasan tertentu lah sebab apa Syekh kita Al-Fakir As-Sanawi tu dia tidak masukkan tajuk yang ketiga. Baik, okey. Okey, kemudian kita pergi pula kepada faedah. Faedah ilmu akidah. Ni penting sebab sekarang ni kalau orang nak buat satu-satu benda mesti orang akan tanya. Apa faedah saya ngaji? Okey. Itu soalan yang paling mustahak sekali. Apa faedah saya boleh kalau saya kerja sini contohnya. Mesti nak tanya faedah, balasan. Okey. Jadi faedah yang pertama kalau kita belajar ilmu akidah, maka antara yang disebutkan oleh ulama, kita dapat meningkatkan diri kita daripada semata-mata menuruti pegangan orang lain kepada keyakinan yang ada dalam diri kita sendiri. Okey, apa maksud? Kalau selama ni kita kata sebelum kita belajar ilmu akidah, mungkin kita pernah dengar dah mak ayah kita ataupun saudara kita ataupun tok kita contohnya. Tok kita biasa cerita semua ke kita sebelum tidur. Tok ajar kepada kita, awang weh, mu tahu tak Tuhan ni ada. Okey, Tuhan ni maha kuasa. Mu jangan buat pelik-pelik, Tuhan tahu belaka mu buat ni. Biasa tak tok kita cerita kita tak? Tok zaman dulu lah, tok moden ni tak pasti ya. Okey. Jadi kita biasa dah dengar perkara tersebut. Okey. Jadi itu apa? Kita biasa dengar dan kita ikut apa yang tok kita cakap. Tok kita kabur apa, kita ikut. Itu dipanggil apa? Turut orang, ikut orang. Okay? Jadi kalau kita mengaji ilmu akidah, kita belajar ilmu akidah,
kita akan jumpa pula dalil yang membuktikan bahawa Allah Ta'ala tu ada contohnya. Apakah dalil yang membuktikan bahawa Allah Ta'ala tu maha tahu segala perkara? Itu kita akan jumpa dalam ilmu akidah. Maka bila kita jumpa bukti dalam ilmu akidah, dia meningkatkan diri kita, ubah diri kita daripada semata-mata kita percaya kepada orang, terus kepada kita yakin dalam diri kita sendiri. Sebab kita sudah tahu dalil kepada apa yang kita percaya tadi. Okay? Dalam ilmu akidah, antara yang dibahaskan juga isu taklid. Apa maksud taklid? Semata-mata turut orang. Maka ulama bincang, apakah hukum kalau dalam aspek akidah ni, aspek keyakinan ni, kita semata-mata turut orang, percaya kepada cakap orang. Kalau orang tu kata Tuhan ada, okey, kita pun anggap, okey, Tuhan tu ada. Okay. Kalau orang kata Tuhan tu ada dua contohnya, kita pun anggap, kita pun percayalah contohnya. Okay. Maka apakah hukum kita semata-mata percaya kepada cakap orang walaupun apa yang orang cerita tu betul? Maka ulama khilaf dalam masalah ni. Ulama tidak sepakat, berselisih pendapat. Tapi di atas pendapat yang sahih, pendapat yang mutamak, sebagaimana yang boleh tengok dalam Hasyiah Sawi disebutkan, kalaulah orang itu dia ada keahlian untuk berfikir, maksudnya dia ada kemampuan untuk belajar, dan juga kita kata dia itu tak ada apa-apa masalah dari sudut otak dia, okay, dok gila ataupun tidak, kita kata belajar dok faham-faham ke contohnya, dia normal. Maka orang ini kalaulah dia semata-mata percaya kepada orang lain, tidak belajar ilmu akidah, tidak mencari dalil tentang kewujudan Allah contohnya, maka ketika itu dia berdosa. Okay. Adapun kalaulah dia tu lahir-lahir akal dia tidak sempurna, ada masalah, maka orang ini dimaafkan. Itu pendapat yang sahih, muktamad. Tapi nak ceritanya, perkara ini diperselisihkan oleh ulama. Ada setengah ulama kata apa? Boleh jadi kufur dengan sebab ikut orang. Okay, tapi ada perincian dia lah. Maka kita royak dengan sebab mengaji ilmu akidah, belajar ilmu akidah, antara manfaat yang kita dapat adalah kita dapat ubah diri kita daripada semata-mata turut orang, percaya kepada cakap orang, kepada keyakinan. Okay, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang kita dapat bila kita belajar ilmu akidah ialah kita dapat jaga prinsip-prinsip agama kita daripada kekeliruan golongan yang sesat dalam pegangan. Okey. Ini faedah yang kedua. Maksudnya kita boleh jaga kita punya kefahaman agama kita ataupun kefahaman agama orang lain daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang terpesong, yang tidak benar dalam isu akidah. Okay. Mungkin kita kata faedah ni kita boleh bagi dua lah. Satu, kita bagi kepada orang yang berautoriti ataupun jadi pakar dalam bidang ilmu akidah. Jadi kalau seorang tu dia belajar ilmu akidah secara tekun, secara serius, maksudnya dia ngaji daripada kitab yang kecil-kecil sampailah ke kitab yang besar-besar, kemudian dia terlibat juga dalam perbincangan isu-isu besar dalam ilmu akidah, perdebatan bersama dengan golongan yang sesat, maka orang ini kita kata faedah dia dapat jaga agama dia daripada terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu dia. Okay? Adapun kalau kita nisbahkan faedah ini kepada orang awam contohnya, mungkin timbul soalan dah. Saya dok dang pula nak ngaji ustaz weh. Saya ni bidang bisnes contohnya. Okey. Ataupun saya ni bidang aerospace. Dokkan saya nak kena ngaji ilmu akidah pula. Dok dang lah masa saya. Okey. Dah macam mana faedah yang kedua ni? Saya dak dapat lah. Dapat juga kita royak. Okey. Sekurang-kurangnya dema boleh jaga diri dema sendiri daripada terlibat dengan fahaman yang salah dalam akidah. Begitu juga dema boleh jaga diri dema dan juga diri keluarga dema daripada terjebak dengan fahaman yang sesat. Okey. Jadi faedah yang kedua ni kita tengoklah, kalau nisbah kepada orang yang pakar dalam ilmu akidah, maka faedah dia tu lebih luas. Kalau kita nisbah kepada orang biasa, maka faedah dia tu sekurang-kurangnya diri dia dan juga keluarga dia.
Okey, boleh? Baik, tu yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga, amalan di atas dunia diterima. Segala amalan yang dibuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa sebab? Apa kaitan pula ni ilmu akidah dengan amalan kita? Okey, sebab sesuatu amalan itu akan jadi sah. Ni kita belajar dalam fiqh dah. Sesuatu amalan itu, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita akan jadi sah kena ada niat. Okey, syarat ataupun rukun yang pertama dalam amalan kita, ibadah kita, sembahyang ke, zakat dan sebagainya, yang pertama sekali kebiasaannya niat, disebutkan niat. Okey, maka untuk kita menghasilkan niat ada rukun dia, dan rukun yang pertama yang disebutkan dalam isu niat adalah apa? Islamun nawi. Orang yang berniat tu mestilah orang Islam. Okey. Maka macam mana nak dikatakan orang itu orang Islam kalaulah dia itu akidahnya tidak betul dengan akidah Islam? Okey. Maka kita belajar ilmu akidah, kita dapat sempurnakan rukun yang pertama bagi niat, iaitu Islamun nawi. Islamnya orang yang berniat tu. Bila kita cukup rukun niat, maka ketika itu barulah sah kita punya amalan kita. Okey, boleh faham masalah dah? Itu amalan atas dunia diterima dengan sebab belajar ilmu akidah. Okey, baik. Kemudian yang keempat, inilah yang kita nak sekali daripada belajar ilmu akidah dan juga selain daripada ilmu akidah, iaitulah bahagia dunia akhirat. Okey, as-sa'adatu fid daraini, bahagia di dunia dan juga akhirat. Inilah ramai sangat yang orang cita-citakan, khususnya pada zaman sekarang dah. Zaman yang penuh dengan ujian. Sebenarnya kita kata apa? Kes-kes yang berlaku yang melibatkan kita kata mental dan sebagainya ni, hakikatnya puncanya satu sahaja. Sebab kurang kebahagiaan, kurang kasih sayang, kurang ketenangan. Maka nak dapat ketenangan, nak dapat kebahagiaan di dunia bahkan di akhirat, apa antara usaha yang kita boleh buat ialah melalui belajar ilmu akidah. Sebab kalau kita belajar ilmu akidah, contohnya antara isu yang kita akan belajar, tajuk yang kita akan belajar dalam ilmu akidah berkenaan dengan qada'-qadar. Apa maksud qada'-qadar? Penentuan dan juga perbuatan Allah Ta'ala. Maka kalaulah seorang hamba Allah itu dia faham betul-betul konsep qada'-qadar itu, hidup dia akan tenang. Hidup dia kalau ada masalah ujian sekalipun, dia boleh hadap dalam keadaan tenang. Sebab dia faham hakikat sebenar dia sebagai hamba dan juga kita kata konsep qada' dan qadar itu sendiri, penentuan dan juga perbuatan Allah Ta'ala. Begitu juga kita sebutkan, kalau kita belajar ilmu akidah, maka ketika itu kita sudah menyempurnakan kewajipan kita sebagai hamba Allah. Sebab di antara yang Allah Ta'ala perintahkan, contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Macam mana kita nak yakin dalam hati kita, kita nak tahu bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, kalau kita tidak belajar ilmu akidah contohnya? Okay? Maka dengan sebab kita belajar ilmu akidah, secara tidak langsung kita juga melengkapkan kewajipan kita sebagai hamba Allah. Bila kita buat kewajipan kita sebagai hamba Allah, hati kita akan tenang. Sebab kita sudah buat apa yang Allah Ta'ala suruh, Tuhan kita suruh. Kita kalau kerja contohnya, contohlah kalau pensyarah bagi assignment, doktor bagi assignment, kalau kita dak buat kerja tu, kita tangguh. Gambar-gambarnya tenang dak hidup, dak tenang. Okey. Main bola pun dak tenang, dak mikir dah kepala. Sudahlah, dah siap lagi. Walaupun muka relax tapi hati tu serabut. Okey. Hati panggil apa tu? Dak tenang, dak bahagia. Sebab apa? Tidak buat tanggungjawab kita. Maka apatah lagi kalaulah kita tidak buat tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Antara tanggungjawabnya adalah mengenal Allah, berusaha untuk mengenal Allah. Maka ketika itu kalau kita buat tanggungjawab kita sebagai hamba Allah,
hati kita akan tenang di dunia dan juga di akhirat. Okey, baik. Selesai untuk faedah yang kita dapat hasil daripada belajar ilmu akidah. Okey, baru 3 dah. Kalau ikutkan 3 ni cukup dah lah. Iktafa. Okey. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Kita sebut dia kan. Tahu sebahagian pun cukup dah. Maksudnya kita sudah kenal dah sekarang ni ilmu akidah. Walaupun secara kasar-kasar. Okey, baik. Kita cuba bacalah mana yang sempat insya-Allah. Okey. Okey, dah apa? Khair insya-Allah. Nak belajar sekali kan. Okey, kemudian kelebihan ilmu akidah. Okey, kelebihan ilmu akidah. Okey, apakah lebihnya ilmu akidah ni kalau kita nak bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain? Maka kita sebut ilmu ini kata ulama ialah semulia-mulia ilmu. Asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia sekali. Maksudnya kalau kita nak susun ranking ilmu tu, kita akan letak akidah tu. Selepas daripada tafsir dan juga hadis, kita akan letak akidah. Barulah fiqh, barulah tasawuf contohnya. Okey. Apa sebab ilmu akidah ni dikatakan ilmu yang paling mulia sekali? Sebab ilmu akidah ini dia berkait dengan semulia-mulia perkara, iaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ilmu akidah ini dia tumpu kepada semulia-mulia makhluk, iaitu para nabi dan juga para rasul. Maka disebabkan dia ada kaitan dengan semulia-mulia perkara dan juga semulia-mulia makhluk, maka dia pun jadi semulia-mulia ilmu. Itu dia. Okay, maka sebab itu kita sebut ilmu akidah yang paling mulia sekali kalau nak banding dengan ilmu-ilmu yang lain. Okay. Maka sebab tu kalau kita ada masa kosong ke, cuba kita ziarah tak. Kita kata rumah-rumah ulama, rumah-rumah tok-tok guru. Cuba tengok cara tok-tok guru kita susun kitab contohnya di rak masing-masing. Biasanya tok-tok guru ni dia ada maktabah peribadi dia, pustaka peribadi. Okay. Cuba kita tengok cara disusun kitab. Antara yang dia ajarkan oleh ulama, mula-mula sekali atas kita akan letak kitab tafsir. Apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian kita akan letak bawah tu kitab-kitab hadis. Sama ada kitab matan hadis ataupun syarah hadis. Kemudian bawah dia kita akan letak kitab akidah. Sebagai isyarat kepada selepas daripada Al-Quran, ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis, ilmu yang paling mulia adalah ilmu akidah. Okey, baik. Itu kelebihan tentang ilmu akidah. Okey, kemudian kita pergi pula kepada bandingan. Dah boleh cerita panjang-panjang okey. Pasal kita nak kerja masa sikit. Okey, bandingan ilmu akidah. Apakah kita kata nisbah ilmu akidah? Kalau kita nak bandingkan ilmu akidah itu berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain, perbezaan dia, maka kita sebutkan ilmu tauhid ini, ilmu akidah ini, kalau kita nisbahkan kepada ilmu fiqh ataupun ilmu tasawuf contohnya, maka dia ini adalah asal ataupun tapak bagi ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi. Okay? Ilmu akidah dia jadi tapak bagi ilmu-ilmu selainnya. Okay. Sebab itu ada satu syair yang cukup comel lah. Boleh tengok syair ni dalam kitab Hasyiah Bajudi pun ada sebut, okay? Tuhfatul Murid. Dia sebut apa? Ayyuhal mughtadi litatluba ilman. Wahai orang-orang yang berpagi hari untuk menuntut ilmu. Kullu ilmin abdun li ilmil kalam. Setiap ilmu itu jadi hamba. Jadi hamba bagi ilmu kalam, yakni ilmu akidah. Tatlubul fiqha kay tusahhiha hukman. Macam mana kamu ni belajar ilmu fiqh untuk sahkan ibadah kamu? Thumma aghfalta munzilal ahkami. Kemudian kamu lupakan siapakah yang menurunkan hukum hakam ibadah tersebut. Okey. Jadi syair ni dia nak ajak kita berfikir. Macam mana kot seorang hamba tu dia sibuk belajar tentang semayang contohnya. Dia sibuk belajar tentang puasa contohnya. Tapi dia terlupa nak belajar kepada siapakah dia sembahyang. Dia nak belajar kepada siapakah dia tujukan ibadah puasa itu.
Yakni dia lupa nak belajar tentang pencipta dia. Maka di sini nak sebut apa? Asas bagi ilmu-ilmu lain yang kita belajar, contohnya fiqh dan juga tasawuf, dia punya tapak dia adalah akidah, ilmu yang membicarakan tentang Allah Ta'ala dan juga Rasul. Okay? Cerita mudahnya, apa guna kita beribadah, apa guna kita bersihkan hati kita sedangkan kita tidak kenal siapakah pencipta kita. Okay, baik. Okay, itu berkaitan dengan bandingan nisbah ilmu akidah. Okay. Kemudian kita pergi pula kepada penyusun ilmu akidah. Yang keenam, penyusun ilmu akidah. Baik. Sini saya nak bagi perhatian sikit lah. Okay. Pasal apa? Pasal benda ini kita kata walaupun mungkin ada orang yang tahu, tapi lil asaf kita kata sedihnya masih ramai lagi yang tidak tahu. Okay. Bila kita sebut penyusun, yang pertama sekali, bila kita sebut penyusun, kita mesti bezakan antara penyusun dan juga pengasas. Okay, tak sama dah. Kita sebut pengasas dengan penyusun. Apa maksud pengasas? Contoh, kita kata pengasas kelab eksplorasi UNIZA. Contohnya. Okay. Bila kita sebut pengasas ni apa maksud? Maksudnya benda itu tak ada lagi sebelum ni. Kelab tu belum wujud lagi sebelum. Kemudian disebabkan pengasas itulah dia yang mewujudkan kelab tersebut. Maksudnya dia mewujudkan kelab itu yang asalnya tak ada langsung. Itu maksud pengasas. Berbeza dengan penyusun. Penyusun ni apa? Penyusun ini benda itu sudah ada. Contohnya kelab eksplorasi UNIZA ni sudah ada bertahun-tahun. Bertahun-tahun dah ke? Okay, contohlah. Okay, misalnya bertahun-tahun. Ada dah. Cumanya kita lantik contohnya AJK baru. Sebagai apa? Sebagai penyusun. Nak menggerakkan semula. Nak menyusun balik aktiviti-aktiviti yang kita kata sudah ada dalam kelab itu. Itu dia. Okay? Jadi bila kita sebut di sini al-wadi'u dengan maksud penyusun, dan kita akan perkenalkan nanti dua orang tokoh besar dalam ilmu akidah, maka fahamnya di sini dua orang tokoh ini dia bukan cipta ilmu akidah. Dia bukannya buat ilmu akidah ni asal-asal, maksudnya tak pernah ada pun akidah, tiba-tiba dia buat akidah. Bukan dengan maksud begitu. Itu kalau kita tulis pengasas. Tapi sekarang kita sebut penyusun. Bermaksud akidah ini sudah ada sejak zaman Nabi lagi. Okey? Akidah ini sudah ada sejak zaman Nabi, sejak zaman para sahabat dan juga salafus salih. Okey? Dan lepas tu penyusun ni apa kerja dia? Dia menghidupkan balik apa yang sudah ada. Dia susung balik apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diteruskan oleh sahabat, apa yang diwariskan oleh salafus salih. Dia susung balik dalam bentuk baru untuk meraihkan maslahat zaman dia. Okay, nampak? Zaman dulu kita kata umat dulu masih lagi belum ramai. Cabaran pun tak banyak, contohnya zaman sahabat. Sahabat bila ada masalah terus rujuk kepada Nabi. Begitu juga zaman selepas daripada itu, salafus salih, tabi'in, tabi'in. Bila ada masalah terus rujuk kepada sahabat. Maka kita kata zaman perkembangan Islam tu dia semakin bergerak. Bila Islam ni makin berkembang, maka ramai orang masuk Islam. Bukan sahaja orang Arab, bahkan orang yang bukan Arab pun masuk Islam. Contohnya kita. Kita bukan Arab. Kita orang Melayu masuk juga Islam. Maka bila kau ramai masuk Islam, cabaran dia makin besar. Bila cabaran makin besar, kita kena susung balik ilmu, kita kena susung balik perbahasan akidah itu menjadi satu ilmu supaya memudahkan orang nak faham tentang akidah. Itu dia. Yang mana asasnya tetap diambil daripada zaman Nabi, zaman sahabat dan juga salafus salih. Ini saya sebut secara ringkas. Supaya apa? Supaya kita boleh sipang benda ini, kemah-kemah molek, faham molek, bahawa apa yang kita belajar sekarang ini, sifat 20, sifat wujud, sifat kudrah, contohnya sifat kuasa Allah, sifat jujur Nabi, sifat amanah Nabi, hakikatnya
semua berasaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey. Itu saya sebutkan secara ringkas. Okey. Mungkin kalau awak nak lebih maklumat yang lebih, kita boleh tengoklah asatizah kita dah ramai yang membincangkan tentang masalah ini. Okey, fokus yang utama yang saya nak sebutkan adalah dua orang tokoh yang kita akan sebut nanti, dia adalah penyusun ilmu akidah. Maksudnya menghidupkan balik perbincangan akidah secara disiplin ilmu. Bukannya dua orang ini dia reka akidah. Itu salah. Okey, boleh faham dah? Baik. Jadi penyusun yang pertama, tokoh pertama yang besar, yang berperanan, kita kata banyak menyumbangkan dalam ilmu akidah ini, nama dia Imam Asy'ari. Itu nama ringkas dia. Okey, nama penuh dia Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq Al-Asy'ari. Itu dia, Imam Asy'ari. Okey, kita cerita ringkas sikitlah berkaitan dengan Imam Asy'ari. Ini pun saya tekankan juga dah. Lepas ni biar kita semua kenal, biar kita semua tahu. Kalau orang sebut siapakah penyusun ataupun tokoh utama dalam ilmu akidah, maka ini jawapan dia, Imam Asy'ari dan juga Imam Maturidi. Okey. Sebab ni kalau kita buat exam ni, pengalaman kita lah. Kalau kita buat exam, buat ujian kepada pelajar-pelajar madrasah sebagai contohnya, kita tanya mereka ni siapakah tokoh dalam ilmu fiqh, semua boleh jawab belaka. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali. Okey. Siapakah tokoh dalam mazhab tasawuf, dalam ilmu tasawuf, semua boleh jawab belaka. Imam Ghazali. Okey. Setengah tu tahu lebih pula Imam Junaid Al-Baghdadi contohnya. Tapi bila tanya siapakah tokoh dalam mazhab akidah, semua senyap belaka. Okey. Ataupun ada yang tembok, Imam Syafi'i juga. Itu dia. Okey. Kita tak kata salah, tapi bukan itu jawapan yang sebenarnya, yang sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama. Maka malam ni kita nak kunci kemah-kemah, kita nak biar ada dalam maklumat kita, bila disebut siapakah imam yang berperanan besar dalam ilmu akidah, yang menyusun ilmu akidah ini secara disiplin ilmu, iaitulah Imam Asy'ari dan juga Imam Maturidi. Okey, baik. Jadi siapakah Imam Asy'ari? Imam Asy'ari berketurunan Abu Musa Al-Asy'ari. Siapakah Abu Musa Al-Asy'ari? Di antara sahabat Nabi yang menjadi tokoh dalam kalangan sahabat Nabi. Ini kalau siapa belajar ilmu hadis ni, mungkin dia akan biasa dengar nama Abu Musa Al-Asy'ari. Okay? Waktu kecil, ayah bagi Imam Asy'ari ni nama dia Ismail bin Ishaq. Okay, diceritakan dalam kitab-kitab sejarah berkenaan dengan Imam Asy'ari ni. Antaranya sahabat boleh tengok dalam Tabi'inul Kazibil Muftari bagi Ibnu Asakir. Jadi Imam Asy'ari ni dia tidak sempat hidup bersama dengan ayah dia, sebab ayah dia meninggal semasa dia kecil. Okay? Tapi walaupun ayah dia meninggal semasa kecil, ayah dia telah wasiatkan kepada mufti Basrah ketika itu. Imam Asy'ari ni dia lahir di Baghdad, di kota Basrah. Okay. Di Baghdad. Okay. Jadi ayah dia pesan kepada mufti Basrah, iaitu Syekh Zakaria As-Sadi, seorang tokoh besar dalam ilmu hadis, supaya jaga anak dia, iaitu jaga Imam Asy'ari. Bagi didikan agama kepada Imam Asy'ari sewaktu kecil. Okay. Baik. Tak lama selepas daripada itu, mak kepada Imam Asy'ari ni, dia berkahwin pula dengan ayah barulah, kita kata ayah tiri Imam Asy'ari, iaitu Ali Al-Jubba'i. Siapakah Ali Al-Jubba'i? Tokoh dalam fahaman Mu'tazilah, fahaman yang terpesong daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay. Jadi disebabkan ketika itu ayah tiri dia tu adalah tokoh Mu'tazilah, maka Imam Asy'ari sewaktu itu dia terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Maka dia terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah dalam beberapa tempoh masa. Okay. Kemudian ringkas ceritanya,
berbekalkan dengan apa yang dia belajar daripada Imam Zakaria As-Saji itu, yang kita sebutkan tadi, Mufti Basrah itu, maka lama kelamaan bila dia duduk dengan Abu Ali Al-Jubba'i ni, dia nampak ada banyak perkara yang bercanggah dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga terjadi beberapa perdebatan antara dia dan juga ayah tiri dia. Banyaklah cerita perdebatan antara Imam Asy'ari dan juga Ali Al-Jubba'i. Okey, ringkas cerita lagi, siapa di satu bulan Ramadan di satu tahun, dengan kehendak Allah Ta'ala, Imam Abu Hasan Asy'ari telah bermimpi berjumpa dengan Nabi sebanyak 3 kali. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Asakir. Okay? Jadi dia jumpa dengan Nabi sebanyak 3 kali. Dalam mimpi itu Nabi sebut apa? Antaranya Nabi kata, ikutilah sunnah aku. Antara yang Nabi sebut. Antara yang Nabi sebut juga, wahai Ali, yakni Imam Asy'ari, bantulah semua mazhab yang diriwayatkan daripada aku, kerana sesungguhnya ia adalah hak kebenaran. Itu antara yang Nabi pesan kepada Imam Asy'ari dalam mimpi tersebut. Okay. Bila dah mimpi 3 kali jumpa dengan Nabi, maka selepas daripada itu, dia bangun daripada tidur dia pergi ke masjid Jamek Kota Basrah, kita kata masjid utama lah. Pergi naik atas mimbar, kemudian dia berucap, dan hari itulah dia isytihar, aku keluar daripada Mu'tazilah. Setengah sebut, dia tanggalkan jubah dia. Ditanggalkan jubah dia tu isyarat kepada aku nak menanggalkan fahaman Mu'tazilah daripada diri aku. Dan bermula daripada itulah Imam Abu Hasan Asy'ari memperjuangkan fahaman akidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka dia tentang semua fahaman-fahaman yang tidak selari dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dia lawan Mu'tazilah, dia lawan Qadariyah, dia lawan Jabariyah, dia lawan Hasyawiyah dan sebagainya, fahaman-fahaman yang ada semasa itu yang bercanggah dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi dia karang banyak kitab, antaranya Al-Luma' fil I'tiqad Ahli Zair wal Bid'ah, dan juga Kashful Asrar wa Hadkil Astar, dan juga antara kitab dia Maqalat Al-Islamiyyin. Okey, semua dalam kitab-kitab ini dia menolak ahli-ahli bid'ah dalam akidah. Itu cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan Imam Asy'ari. Okey. Dan kita sebutkan di sini sebab apakah Imam Asy'ari ini famous di tempat kita, popular di tempat kita. Antara yang menjadi alasannya ialah kerana Imam Asy'ari ini bermazhab Syafi'i. Dari sudut fiqhnya dia bermazhab Syafi'i. Kerana dia terpengaruh dengan guru dia, iaitu Al-Imam Zakaria As-Saji tadi, Mufti Basrah. Mufti Basrah Al-Imam Zakaria As-Saji juga bermazhab Syafi'i. Maka kita di sini pun mengamalkan mazhab Syafi'i. Maka sebab itulah kita banyak rujukan-rujukan akidah kita berpandukan kepada apa yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu cerita dia. Okey. Ada pun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Al-Maturidi, nama penuh dia Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Maka ni juga antara tokoh besar yang memainkan peranan dalam ilmu akidah. Cuma dia kurang famous lah di tempat kita. Sebab apa? Antara alasan dia sebab Imam Maturidi bermazhab Hanafi. Dari sudut pengamalan fiqh dia bermazhab Hanafi. Maka sebab itu kebiasaannya kitab-kitab akidah Maturidi famous di belah-belah India contohnya. Kawan-kawan kita di India tu mereka banyak belajar akidah mengikut metodologi Imam Maturidi. Okey. Dan saya boleh sebutkan di sinilah, kongsikan kebiasaannya lah. Orang-orang yang bermazhab Maturidi ni, mereka ni otak-otak mereka ni geliga sikit. Lain macam sikit. Maksudnya apa? Suka berhujah, suka berdebat dan sebagainya. Okey, sebab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, imam mazhab Hanafi, kita kata terkenal dengan ahli jidal. Maksudnya terkenal dengan perdebatan dan sebagainya. Okay.
Maka sebab tu kita tengok kawan-kawan kita di India tu, kalau di Al-Azhar Al-Syarif, kalau di Fakulti Usuluddin tu, kalau doktor bincang tentang akidah, memang dok menang kita lah, kita senyap. Okay? Kita jadi penonton. Oh, memang geng-geng ni kalau berdebat memang seruah gede. Okay? Baik. Jadi siapakah Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Ringkas ceritanya, dikatakan setengah daripada kajian yang dilakukan di atas manuskrip kitab-kitab Imam Abu Mansur Al-Maturidi, khususnya kitab At-Tauhid, disebutkan Imam Maturidi ni berketurunan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, juga sahabat Nabi. Okay? Wallahu a'lam, dari sudut keabsahan dia tu mungkin kena berhajat kepada kajian lagi. Okay. Dia ni lahir di mana? Lahir di Maturid, sebuah kampung dalam daerah Samarkand. Kat mana Samarkand ni? Sebahagian daripada negara Uzbekistan. Sekarang ni Uzbekistan. Baik. Dia ni hidup semasa zaman kemajuan Islam di Asia Tengah. Masa kegemilangan Islam. Okay? Dan menurut satu kajian, iaitu Dr. Muhammad Ayub di Darul Ulum Kahirah, Mesir, dia buat kajian Al-Islam wal Imam Al-Maturidi. Dia kata Imam Maturidi ni hidup sezaman dengan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Okay? Nak menggambarkan zaman tu zaman yang cukup gemilang buat Islam. Imam Maturidi juga antara yang sempat hidup sezaman dengan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, pengarang Sahih Bukhari dan juga pengarang Sahih Muslim, kitab hadis utama kita. Baik. Dan dia ni sebagaimana yang kita sebut tadi, beliau bermazhab Hanafi. Okey, baik. Selesai. Itu berkaitan dengan penyusun ilmu akidah. Allah Rabbi. Pukul 10 sekejap je. Lama dah. Sejam dah. Okey. Nak teruskan ke lagu mana? Kita baca-baca je lah. Okey, baik. Kemudian panggilan bagi ilmu akidah. Ilmu akidah selain daripada dipanggil ilmu akidah, kadang-kadang panggil juga tauhid, kadang-kadang panggil akidah, kadang-kadang panggil usuluddin, kadang-kadang panggil kalam, dan setengah panggil al-fiqhul akbar. Jadi ilmu akidah ada banyak nama. Okay? Sebab apa ada banyak nama? Berdasarkan alasan masing-masing. Okay, kita sebut reka-reka. Sebab apa dipanggil ilmu tauhid? Sebab antara perbahasan yang kita kata bermanfaat dan juga mustahak yang dibahaskan dalam ilmu akidah adalah sifat al-wahdaniyah, sifat esa Allah Ta'ala. Dengan sifat esa inilah macam-macam fahaman yang terpesong daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga terpesong daripada akidah Islam mampu dijawab dengan sebab perbahasan tauhid, perbahasan sifat wahdaniyah. Maka sebab tu panggil ilmu tauhid. Okay, berasaskan kepada sifat wahdaniyah. Kemudian sebab apa panggil ilmu akidah? Sebab bila kita sebut akidah ni apa? Maksud dia simpulan ataupun ikatan. Jadi bila kita yakin tentang sifat Allah Ta'ala, contohnya sifat wujud, maka seolah-olah kita ikat hati kita dengan kefahaman tersebut. Okay? Jadi pegangan kita ni diumpamakan seolah-olah kita simpulkan tali dalam diri kita. Menyebabkan selepas tu kalau orang nak rungkai balik jadi susah. Sebab kita sudah pegang, yakini tentang perkara tersebut berdasarkan dalil-dalil dia, bukti dia. Okay? Baik, tu panggil ilmu akidah. Kemudian dipanggil ilmu usuluddin. Apa maksud usuluddin? Tapak bagi agama. Ini sebagaimana yang kita sebut dalam bandingan tadi. Ilmu akidah ni jadi tapak bagi agama kita, yakni bagi ilmu-ilmu yang lain. Okay. Kemudian sebab apa dipanggil kalam? Sebab antara perbahasan yang penting dalam ilmu akidah juga adalah berkenaan dengan sifat kalam Allah Ta'ala. Daripada sifat kalam inilah juga lahir macam-macam fahaman yang terpesong daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Itu mungkin kita akan bincang dalam tempat dia lah, pada tempat dia. Okay. Kemudian yang kelima, ada juga yang memanggil al-fiqhul akbar. Contohnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dia ada tulis satu kitab berkaitan dengan akidah dan dia namakan kitab tu Al-Fiqhul Akbar. Seolah-olah nak isyaratkan kepada kita
fiqh yang besar ni, al-fiqhul akbar, apa maksud fiqh yang besar? Fiqh yang besar lah. Okey. Fiqh yang besar ni merujuk kepada akidah kita. Sebab ni melibatkan antara iman dan juga kufur. Okey, seolah-olahnya nak khabar kalau fiqh yang melibatkan ibadah ni, maka ni fiqh yang kecil-kecil. Sebab apa? Sebab itu di antara dosa dan juga pahala. Ia tak sampai kepada kufur. Okey, baik. Okey. Baik, seolah-olahnya begitulah. Okey, itu berkaitan dengan panggilan bagi ilmu akidah. Kemudian sumber ilmu akidah. Ilmu akidah ni disusun ambil daripada mana? Berasaskan daripada wahyu, yakni Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas dan juga akal. Okey. Sebab apa ambil daripada akal? Sebab Allah Ta'ala sendiri dalam Quran suruh kita guna akal kita, fikirkan tentang kejadian Allah Ta'ala yang akhirnya membawa kita kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Contoh dalam Quran, Allah Ta'ala suruh kita tengok kejadian unta. Allah Ta'ala suruh kita perhati kejadian langit yang tidak bertiang. Allah Ta'ala suruh kita perhati macam manakah Allah Ta'ala boleh pasak bukit atas bumi tu sehingga tidak bergoyang bukit tu. Kukuh bukit tersebut. Maka Allah Ta'ala suruh kita guna otak kita, cuba renungkan kepada kejadian Allah Ta'ala yang last sekali hakikatnya nak membawa kita kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Okay. Jadi sebab itu sumber yang kedua dalam ilmu akidah adalah akal fikiran. Okay. Baik. Kemudian hukum belajar. Apakah hukum belajar ilmu akidah? Maka terbahagi kepada dua. Okay. Ini pun kita sebut secara ringkas lah. Yang pertama fardu ain. Apa maksud fardu ain? Maksudnya mesti setiap orang kena belajar belaka. Ini tak boleh wakil-wakil. Okay. Saya tak sempat belajar. Tak apa, kaki saya nikah ada anak, saya wakil ke anak saya. Boleh ke gitu? Tak boleh. Kewajipan fardu ain ni kita tak boleh wakil-wakil. Mesti kita sendiri yang kena buat kewajipan itu. Okay. Maka yang mana satu yang dikatakan fardu ain ni? Kita kata berkenaan dengan ilmu-ilmu asas dalam akidah. Contohnya apa? Kita belajar sifat wujud. Kita kenal sifat wujud tu apa maksud dia? Apa maksud wujud Allah Ta'ala? Kita belajar. Apa beza antara wujud kita dengan wujud makhluk? Wujud Allah Ta'ala dengan wujud makhluk contohnya. Kemudian apa lawan bagi sifat wujud? Okay. Last sekali, apakah bukti yang membuktikan bahawa Allah Ta'ala itu wujud? Okay, itu contoh dia. Jadi itu semua basic-basic yang fardu ain ke atas setiap orang mesti belajar. Okay. Ada satu lagi hukum belajar ilmu akidah, iaitu fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Idza fa'alahu al-ba'd saqata 'anil baqi. Kalaulah sebahagian sahaja buat, maka sudah gugur kewajipan daripada orang lain. Macam sembahyang jenazah. Okay. Kalaulah di satu kampung tu ada seorang meninggal, lepas tu orang lain tak mahu mari belaka. Contohnya. Sebab dia orang lain balah belaka dengan jenazah. Okay. Tok Imam seorang je bagi. Okay. Sebab Tok Imam jenis kita kata happy good lucky, tak balah dengan orang. Okay. Maka Tok Imam seorang je pergi sembahyang. Settle tak kewajipan sembahyang jenazah? Settle. Sebab tu fardu kifayah. Maka fardu kifayah ni kena dekat mana? Ilmu akidah. Hak ni merujuk kepada ilmu akidah yang susah-susah. Okay. Contohnya macam kita kaji tentang makhluk ni secara detail. Okay, jirim, araq, ilmu makulah, asyarah lah. Itu semua, itu ilmu yang payah-payah berkaitan dengan akidah, tidak diwajibkan ke atas setiap orang belajar. Ini cukup dah kalau kita hantar wakil saja daripada satu kampung. Okay, boleh? Itu fardu kifayah. Okay, kemudian last sekali masalah. Okay, apakah contoh-contoh isu ataupun masalah yang dibahaskan dalam ilmu akidah? Maka tu kita boleh baca laju-laju gitu je lah. Itu sebab kita kata contoh-contoh sahaja. Jadi kalau kita belajar kitab-kitab akidah, kita akan jumpalah masalah-masalah ini. Contohnya apa? Allah tidak menyerupai zat, sifat dan juga perbuatan makhluk. Segala perbuatan hamba adalah ketentuan Allah Ta'ala, sama ada baik ataupun buruk.
para rasul boleh berkelakuan seperti manusia biasa. Okey, manusia akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Syurga dan neraka tempat pembalasan bagi mukallaf. Jadi itu semua antara contoh yang akan dibincangkan dalam ilmu akidah. Okey. Jadi selesai dekat masalah tu, maka selesailah 10 perkara yang kita kenal untuk kita berkenalan dengan ilmu akidah. Jadi sekarang ni walaupun kita belum lagi belajar kitab akidah, sekurang-kurangnya dalam otak fikiran kita sudah ada maklumat-maklumat asas berkaitan dengan ilmu akidah. Okey, jadi sekadar itu dulu untuk malam ini. InsyaAllah minggu depan kita akan start baca kitab kita Setangkai Padi Tinggal Bagi Mubtadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.